Contohnya kalau pendidikan, saya lebih suka kalau kerajaan negeri Sabah dapat menguasai pendidikan di negeri Sabah, supaya teks kurikulumnya itu dibuat berdasarkan sejarah dan juga cita rasa orang Sabah. Ya, contohnya I'm a big believer on English medium school. Ya, tetapi kalau dasar kerajaan pusat sekarang ini tidak membenarkan sekolah bahasa Inggeris, pengantar bahasa Inggeris, sekolah kerajaan English ni. Tapi kalau di negeri Sabah, kalau itu diberikan kepada negeri Sabah dengan duit yang 40% tu, kita boleh bina kurikulum baru yang boleh mewujudkan sekolah-sekolah Inggeris tanpa kita menidakkan kepentingan bahasa Malaysia. Baik, Datuk. Dalam tinjauan, kajian yang kita laksanakan, ada satu persepsi yang berlega-lega di kalangan rakyat negeri Sabah, anak Sabah, setelah melihat banyaknya kerajaan negeri terbentuk, sama juga dengan di pusat dan sebagainya. Mereka bertanyakan satu soalan yang agak fundamental. Apakah pemimpin-pemimpin politik di negeri Sabah benar-benar ikhlas untuk berjuang untuk rakyat negeri Sabah? Ini soalan cepu mas yang yang saya dengar pun saya serahkan kepada Datuk untuk saya cukup bersetuju sekarang ini, bukan saja di Sabah, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia. Orang politik adalah orang yang paling tidak dipercayai oleh rakyat. Bukan saja di Malaysia, bukan saja di Sabah, tapi seluruh dunia. Apa yang berlaku di Eropah, apa yang berlaku di Amerika, orang-orang politik ini yang menyedihkan ialah politik ini sepatutnya dapat menyatu padukan rakyat. Tetapi sekarang politik ialah yang memecah belahkan rakyat. Dan kita kena kembali kepada yang asas, iaitu menyatu padukan. Saya setuju. Contohnya, kalau kita cerita pasal 40% ni, akan banyak lagi nanti duit akan masuk kepada negeri Sabah. Which is a good point. Dan kita akan pertahankan itu. Tetapi, siapa nak bercakap tentang bagaimana nak menggunakan 40% ni? Betul. Ya? Apa mekanisme kita supaya ketirisan tidak berlaku? Governance-nya macam mana? Governance-nya bagaimana? Rasuahnya tidak berlaku? I think rakyat juga perlu diberikan pendekatan tersebut. Apa kita nak guna? Katalah 40% ini 10 bilion, katalah 10 bilion, 20 bilion kita dapat. Untuk apa ini? Dan bagaimana cara untuk kita memastikan bahawa tidak ada ketirisan yang berlaku? Penyelewengan. Ya, saya kalau saya dalam UMNO Sabah ini, kalau saya diberikan peluang untuk memberikan pandangan saya rasa saya akan tekankan soal itu. Sebab di negeri Sabah ini memang banyak masalah juga, dan masalahnya bukan, bila saya bercakap pasal masalah ini, saya bukan menunding jari kepada mana-mana pihak, terutamanya kerajaan yang sedia ada, sebab masalah ini sudah berlarutan. Betul. Begitu lama. Betul. Ambil contohlah jabatan air negeri Sabah. Kita tahu kes rasuah terlalu besar, beratus juta. Cash. Dan, cash. Ya, dan ramai banyak kenyataan-kenyataan dibuat dalam proses mahkamah. Jadi bagaimana rakyat boleh diberikan keyakinan bahawa jabatan bekalan air negeri Sabah dapat menyelesaikan masalah air? Kalaulah mereka mengatakan, kau bagi kepada jabatan yang penuh dengan rasuah, dengan salah guna kuasa. Kerana ini adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat dalam mahkamah. Ini bukan soal tentang media sosial ke bercakap. Ini dalam mahkamah. Bukan. Ini mahkamah. Dalam kenyataan-kenyataan yang dibuat dalam mahkamah. Jadi, sebab itu, kalau saya lah, jabatan bekalan air itu mesti dirombak. Serombak-rombaknya lah, sebesar-besar. Dan begitu juga dengan 40% ini. Dalam masa kita berusaha untuk mendapatkan 40%, kita kena imbangkan juga dengan naratif bagaimana kita dapat memastikan setiap ringgit dan sen daripada 40% ini turun sampai kepada akar umbi. Dan UMNO Sabah mesti menjadi suara yang ke depan dalam soal ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seronok sejam lebih Pak Din. Sejam lebih dah kita bersembang. Hari ni dia macam balas dendam ni, lama tak dapat tanya Datuk Rahman Dahlan ya. Jadi itulah, beliau salah seorang pemikir yang ada. Cuma kalau saya boleh tambah sikit Prof, sebagai pada hujung-hujung perbicaraan kita ni. Kebimbangan saya tentang negara kita ini ya. Kalau dulu garisan pemisah politik ni hanyalah pantai timur Semenanjung dengan pantai barat. Iaitu PAS menguasai Kelantan Terengganu ya. Di jajaran pantai timur.
Ya. Tapi sekarang di Semenanjung ini dah pecah 4. PAS, Perikatan Nasional menguasai utara dan juga timur. PHBN menguasai selatan dan juga barat. Jadi dah pecah 4. Kalau pecah 2 pun dulu pening kepala untuk kita menguruskan politik negara ini. Sekarang pecah 4. Tetapi yang lebih merisaukan saya ialah gerakan seperti gelombang hijau dan sebagainya ini bukan saja memisahkan Semenanjung Malaysia kepada 4 kuadran ini, tetapi dia juga akan memisahkan antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Betul.